Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang sedang menonton TV1 sekarang, anda bersama dengan saya Ridwan dan juga Syafiqah untuk siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada rakan penyampai Kanta 744. Kini tiba masanya kami untuk berikan kepada anda semua informasi di hujung minggu anda bermula pukul 8 sehingga pukul 10 pagi. Apa khabar Syafiqah? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar Ridwan? Alhamdulillah sihat. Hari ini kita bertugas untuk rakyat Malaysia. Betul. Jadi selain daripada TV1, kita juga bersiaran di MyTV 123. Juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik. Seperti biasa hari Sabtu, selain daripada Selamat Pagi Malaysia, malam ini jangan lupa bintang RTM 2024 akan bersiaran secara langsung jam 9 malam. Episod ketiga. Ya, kali ini dah masuk ke minggu ketiga dan pasti ada penyingkiran pada malam ini. Minggu lepas ada kejutan. Sepatutnya ada. Tetapi tiada. Jadi minggu ni agak-agak ada kejutan ataupun tidak? Mesti. Kita tak tahu ada berapa orang akan tersingkir malam ini. Kualiti bintang RTM kali ini orang kata tip-top lah Ya. Dengar dekat TV pun lain, bayangkan dekat auditorium. Betul, dengan kita punya sound system kan. Tak tahu nak pilih siapa untuk tahun ni kan. Walau bagaimanapun itu yang akan berlaku pada malam ini. Kami nak bawakan juga kepada anda sedikit berita dalam dan juga luar negara. Dan ini yang terjadi semalam di mana tanah runtuh Cameron Highland, operasi SAR ditangguh bersambung pada 7 pagi ini. Jadi operasi itu ditangguhkan berikutan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan, selain struktur tanah tidak selamat untuk operasi dijalankan. Jadi operasi mencari dan menyelamat baki 3 lagi mangsa tanah runtuh di Blue Valley Cameron Highland akan bermula pada pagi ini. Jadi segala perkembangan untuk operasi ini kami akan bawakan dari semasa ke semasa melalui portal berita RTM. Jadi anda boleh terus sahaja ke Instagram ataupun menonton sahaja berita yang kami siarkan kepada anda semua untuk mengetahui perkembangan terkini. Okey, berita seterusnya untuk anda semua ini adalah berkaitan dengan isu yang sedang panas bermain di kalangan kita sekarang lah, bukan sahaja di media massa, malah di media sosial, berkaitan dengan skim saraan perkhidmatan awam yang mana untuk pengetahuan semua ia belum lagi dimuktamadkan. Ini adalah kenyataan daripada Menteri Komunikasi iaitu Fahmi Fadzil. Sistem tersebut masih belum dimuktamadkan dan kajian terperinci sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Selain daripada itu juga kita juga mendapatkan sedikit perkembangan juga ataupun kenyataan daripada Perdana Menteri kita yang mana kajian saraan perkhidmatan awam turut terpakai untuk ahli politik dan juga lantikan politik. Jadi sebarang keputusan berhubung kajian saraan perkhidmatan awam turut terpakai untuk ahli politik dan lantikan politik, dan perkara tersebut ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun ia akan dimuktamadkan sebaik sahaja mendengar pandangan pelbagai pihak serta pandangan sudut perlembagaan persekutuan. Cadangan tersebut dipersetujui mengambil kira beban keuangan dihadapi kerajaan bagi menampung tanggungan berpencen. Jadi ia masih lagi dalam proses cadangan, belum lagi dimuktamadkan. Ya, kita beralih pula daripada kajian saraan ini ke berita seterusnya. Ini yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggukan sebenarnya. ICJ Arab Israel perbaiki situasi di Gaza. Jadi semalam keputusan penghakiman ICJ ini telah pun kita sama-sama ketahui. ICJ bagaimanapun tidak mengarahkan genjatan senjata dikuatkuasakan di Gaza seperti diminta Afrika Selatan. Walaupun tidak memutuskan merit dakwaan pembunuhan beramai-ramai, ICJ tidak mengetepikan tuduhan genosid tersebut. Sebaliknya, mahkamah tersebut memutuskan penduduk Palestin masih dilindungi di bawah Konvensyen Genosid 1948. Dan pada awal bulan ini kita boleh lihat dan juga menyaksikan Afrika Selatan mengemukakan kes berkenaan ke Mahkamah Tertinggi PBB, dan Afrika Selatan meminta beberapa langkah sebenarnya kecemasan dilakukan, termasuklah Israel menangguhkan operasi ketenteraan di Gaza dan membenarkan bantuan kemanusiaan mencukupi memasuki wilayah Palestin itu. Bayangkan bermula 7 Oktober 2023 sehingga sekarang masih lagi peperangan sedang berlaku dan telah pun memakan nyawa lebih daripada 23,000 nyawa di Palestin. Kita mendoakan supaya sahabat kita yang berada di Palestin untuk kuat menerima cabaran ini, dan pastinya kami di Malaysia sentiasa memberi sokongan dan juga mendoakan kejayaan akan diperoleh kepada pihak Palestin. Kita beralih kepada berita seterusnya. Ini sedikit perkembangan di Pulau Pinang yang mana gangguan bekalan air, 84% daripada 120,000 pengguna terjejas di daerah barat daya akan menerima bekalan air bermula 11.30 malam pada malam ini. Jadi ini berlaku di Georgetown.
yang mana ia susulan kerja-kerja bagi Pelan A, iaitu memasang pengapit bagi membaiki kebocoran paip yang bocor pada dasar Sungai Perai yang telah siap sepenuhnya pada kira-kira 4.30 petang semalam. Jadi bagaimanapun, menurutnya baki 16% pengguna yang terjejas akan mula menerima bekalan air bermula Ahad ini, iaitu esok. Okey, berita seterusnya. Sambutan keberangkatan balik yang di-Pertuan Agong. Jadi dijangkakan 10,000 rakyat Pahang dijangka hadir. Jadi kalau kita boleh lihat, lebih 10,000 akan dijangka hadir menyambut keberangkatan balik yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pada 30 Januari ini. Jadi ada berbagai sambutan yang akan disusun atur. Jadi sama-sama kita saksikan. Kita akan juga saksikan bagaimana sebenarnya perjalanannya. Kita akan siarkan di RTM. Walau bagaimanapun, kita juga nak kongsikan bersama dengan kejayaan anda. Ini Harimau Malaya. Nasib baik saya ada suara Ridwan mengikat Korea Selatan 3-3. Sebab jeritan saya tu di stadium tu tengok dekat skrin besar tu kan, bukan main lagi. Jadi tanya kita ucapkan kepada Harimau Malaya yang berjaya mengikat Korea Selatan 3-3. Jadi disebabkan dengan kejayaan itu 5 juta akan diberikan kepada FAM untuk pembangunan sukan bola sepak negara. Jadi 5 juta yang kita bagi, yang Kementerian bagi, merupakan sebahagian dana yang diperlukan oleh FAM yang berpendapat bahawa ia sebagai durian runtuh untuk FAM dan juga untuk pembangunan sukan bola sepak. Selebriti juga skuad negara tetap disambut bagaikan wira biarpun pulang awal daripada saingan Piala Asia 2023 yang berlangsung. Kalau kita tengok video-video yang tular di TikTok, Instagram dan sebagainya, ramai peminat yang tunggu hero-hero kita ini di KLIA. Sungguh hebat. Rasa bangga itu ada. Betul. So bayangkan kalau kita berjaya untuk melangkah ke peringkat yang lebih tinggi ataupun nanti kita akan menghadapi Sukan Olimpik. Kita akan menyambut wira-wira kita di KLIA dengan begitu bangga sekali. Apa pun terima kasih kita nak ucapkan kepada Harimau Malaya yang tidak berputus asa walaupun ia tidak dapat meneruskan ke peringkat seterusnya, tapi akhirnya pulang juga dengan sesuatu berita yang cukup menggembirakan kita. Terikat dengan Korea Selatan yang berada di kedudukan 23 dunia. Memang sangat membanggakan. Ya, okey, itu sedikit berita dapat kami kongsikan kepada anda semua sebagai pemanas badan untuk Selamat Pagi Malaysia edisi hari Sabtu. Kita berehat seketika, Syafiqah. Ya. Kita kembali selepas ini. Selamat Pagi Malaysia. Fakta, sejarah dan peristiwa yang berlaku pada tarikh 27 Januari. Mereka cipta terkenal Thomas Edison mendaftarkan paten bagi teknologi lampu pijar ciptaannya. Amerika Syarikat pertama kali lancarkan serangan udara terhadap negara Jerman susulan Perang Dunia Pertama. Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan Melayu Selangor membuat keputusan membantah pembentukan Malayan Union. Perdana Menteri kedua Malaysia, Tun Abdul Razak, mempengerusikan mesyuarat pertama bagi penubuhan Majlis Perundingan Negara di bangunan Parlimen. Amerika Syarikat menandatangani Perjanjian Damai Paris sebagai tanda berakhirnya Perang Vietnam. Michael Jackson terlibat dalam kebakaran ketika sedang membuat penggambaran iklan. Isu pemilikan Kampung Setiajaya kembali tular. Kali ini, si kaki fitnah mendakwa tanah yang jadi rebutan berkenaan akan diberi kepada kaum tertentu. Dakwaan dikemuka menerusi muat naik video ucapan peguam yang ditokok tambah dengan teks berbaur hasutan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Sebaliknya, isu terbabit telah diselesaikan secara baik. Kata sepakat berjaya dicapai hasil perbincangan antara wakil penduduk dengan pemilik tanah dikelola Menteri Wilayah Persekutuan. Justru, sekiranya pihak terlibat pertikaian telah berdamai, bagaimana boleh muncul dakwaan sedemikian? Henti sebar fitnah. Jangan mainkan isu 3R. Penyebaran perkara seumpama merupakan kesalahan.
Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Selamat pagi Malaysia. Kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, kali ini SPM sana sini ada 3 berita ringkas untuk saya kongsikan kepada anda semua. Kita mulakan dengan berita ini. Kali pertama memasuki kompleks Al-Saadah terasa seperti berada di negara China. Tetapi sebenarnya ia adalah tempat mendalami ilmu agama untuk saudara baharu, khususnya masyarakat Tionghoa selain tempat ibadah bagi umat Islam. Inilah keunikan kompleks Al-Saadah di Seremban Negeri Sembilan. Berkeluasan 1.78 ekar, kompleks ini dibina pada awal tahun 2008. Peruntukan 7.76 juta ringgit merupakan dana daripada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Menara seakan-akan pagoda Cina setinggi 7 tingkat menjadi tarikan utama. Malah, ukiran dan hiasan tulisan kaligrafi yang diimport khas dari China menambahkan lagi nilai estetik dan keunikannya. Kemudahan prasarana lengkap, reka bentuk menarik dengan ruangan taman dan lanskapnya amat mendamaikan. Kompleks ini menjadi inspirasi kepada umat Islam untuk beribadah dan mendalami ilmu agama bagi saudara baharu. Jualan agromadani di Melaka catat nilai jualan 3.5 juta ringgit sepanjang tahun lalu. Ia melalui pelaksanaan program itu di 304 lokasi seluruh Melaka. Fama Melaka memaklumkan program itu juga mencatatkan nilai penjimatan lebih 1.25 juta ringgit kepada 250,000 isi rumah. Untuk tahun ini, Fama Melaka dipertanggungjawabkan menyelaras 400 kali penganjuran program jualan agromadani di negeri ini. Sasaran nilai jualan berjumlah 4 juta ringgit. Setakat Januari, sebanyak 24 program jualan agromadani telah dianjurkan dengan nilai jualan RM400,000. Lebih 100 set combo madani serendah RM10 habis terjual dalam tempoh 1 jam sahaja. Aktiviti jualan itu berlaku di Agrobazar Rakyat Borong Wan di Velcra, Lubuk Sirih. Perkara itu dimaklumkan pengurus Agrobazar Rakyat Borong Wan, Wan Muhammad Syafizan Wang Wanan. Kombo madani itu diperkenalkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Ia bagi membantu pengguna berbelanja membeli barangan harian pada harga yang berpatutan. Kombo madani mengandungi seekor ayam, tambahan seperti sayur-sayuran dan barangan keperluan harian yang lain. Baiklah, itu 3 berita ringkas untuk kami sampaikan kepada anda semua. Kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini dengan seleksi pagi di Selangor FM. Rakan saya sudah pun bersedia di Selangor FM. Kita teruskan sahaja dalam seleksi pagi. Terima kasih diucapkan ya kepada Rizwan Mustafa. Hello, selamat pagi Malaysia. Selamat juga menontonnya di seleksi pagi tentunya di RTM, di saluran berita RTM, RTM Klik. Juga selamat menonton di MyTV saluran 101. Saya Anis ketika ini ya, sedang bersama dengan anda. So, sambil tengah lipat baju mungkin juga ya. Yang sekarang tengah berniaga ke, tak kisahlah apa juga aktiviti anda. Saya doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan, okey. Jadi untuk hari ini saya suka nak kongsikan di Selangor FM yang on point dan lebih energetik, okey. Jadi membawa kepada satu suara 34 stesen. Jadi kita ada program 34 je. Jadi dengan look dan feel 2024 Selangor FM yang terkini, suka nak kongsikan kepada anda antara aktiviti-aktiviti yang kita ada dan juga program yang kita ada untuk 34 je. Untuk hari ini kita ada apa? Kita ada Zoom Rovers. Okey, jadi sama-sama nanti kita datang ke pameran Galeri Shah Alam pada pukul 3.40 petang. Boleh dengarkan di Selangor FM pilihan tepat. Okey, itu untuk Zoom Rovers hari ini. Dan seterusnya juga ya, jangan tak tahu juga. Okey, kita ada Basker minggu ini. Bila tu? Basker minggu ini
esok. Okey, bersama dengan DJ Yuyul. Jadi kita ada Epi Basker. Jadi Epi Basker ini memang sangat menarik. Apa yang menariknya? Sebab mereka buat persembahan setiap hari di konti pada hari Ahad. Okey, setiap hujung minggu di konti Selangor FM setiap hari Ahad. Pelbagai basker yang datang. Jadi untuk minggu ini program kita esok adalah Epi Baskers. Nantikan esok pada pukul 3.40 petang hingga pukul 4.14 minit petang. Itu untuk hari Ahad. Dan juga kalau anda nak tahu, kalau untuk hari Jumaat kita ada program karaoke Sumbang ke Bimbang. Okey, itu untuk hari Jumaat, Sabtu dan juga hari Ahad. Dan juga yang terkini kita ada pertandingan seni warisan cempoling. Jadi memang sangat indah, muzik yang sangat santai, muzik-muzik tradisional contemporary asli. Kalau nak tahu macam mana runut bunyi dia, anda kena dengarkan. Okey, tu bila tu, kalau anda nak tahu, telah pun berlangsung baru-baru ini uji bakat pada 13 dan 14 Januari yang lalu di Padat Muzium Shah Alam. Jadi separuh akhir pertandingan seni warisan cempoling anda boleh saksikan dan juga tonton di Facebook Live Selangor FM. Dengarkan juga di 100.9 pada 3 Februari ini, hari Sabtu pada pukul 2.30 petang ini di Auditorium MBSA Shah Alam. Jadi nak jemput anda datang beramai-ramai, bawa ahli keluarga anda untuk datang saksikan sendiri dan menghayati muzik yang indah-indah ya, muzik asli kita untuk separuh akhir pertandingan seni warisan cempoling. Jadi itulah dia sikit sebanyak perkongsian. Jangan lupa terus dengarkan di 100.9 walau di mana jua anda berada, dan insya-Allah kita berjumpa lagi kembali bersama dengan kita punya pasangan yang sangatlah sesuai, ibarat pinang di belah kapak. Kita ada Rizwan Mustafa dan juga Syafiqah Ishak yang cantik rupawan. Silakan. Dan untuk anda, jom saya nak belanja di Selangor FM ni, ada lagu Faizal Tahir, lagu Okey. Semoga hari ni okey-okey aja. Jumpa lagi. Terima kasih DJ Anis. Bagai apa di belah kapak ya. Alamak tajamnya Anis. Okey, kalau kita lihat kepada laporan banci penduduk dan perumahan 2020 oleh DOSEM, merekodkan ibu tunggal di negara ini mencecah hampir 1 juta orang. Jadi ada pelbagai inisiatif dan juga program yang dijalankan bagi menyantuni dan juga membantu golongan ini. Hari ini kita akan membicarakan bagaimana sebenarnya untuk membantu ibu tunggal. Tapi terlebih dahulu ada satu persembahan yang cukup istimewa daripada Juliana Isa ataupun Jujo dengan lagunya Teduhan Kasih Mama. Sama-sama kita saksikan. Engkau hadir bawa sinar bahagia, ku rasakan bagai mimpi. Tiada lagi titisan air mata berteduh di kasih-Mu. Tidak aku pernah pun menyangka kan ada insan sebaikmu.
tuduhan kasih Mama. Terima kasih kepada penyanyi Juju ataupun Juliana Ishak. Apa kata kita jemput? Silakan. Untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Apa khabar? Baik. Baik ya. Kita juga bersama dengan Datuk Hajah Nur Aini binti Muhammad Ali, iaitu pengerusi Pertubuhan Memperkasa Wanita Malaysia ataupun Women Power. Hari ini kita nak berborak tentang topik kasih sayang tanpa batasan. Mama, ibu, mami, itulah nama-nama ataupun panggilan kepada ibu ataupun orang yang melahirkan kita ke atas dunia ini. Tetapi pada hari ini, Datuk sendiri telah pun pengurusikan Pertubuhan Memperkasa Wanita Malaysia, Women Power ini. Sebelum kita pergi lebih lanjut, Women Power ini apa? Women Power ini ada satulah NGO, iaitu untuk memperkasakan wanita seperti ibu-ibu tunggal dan juga kepada asnaf dan juga wanita yang teraniaya. Jadi kita tubuhkan persatuan ini adalah bagi membantulah masyarakat di luar sana. Kalau mungkin boleh Datuk jelaskan apa di antara bentuk bantuan sebenarnya? Bantuan yang pertamanya macam satu baru ini kita ada satu ibu tunggal. Dia tak terbayar rumah sewa. Jadi dah kena keluar daripada rumah. Jadi mereka memanggil saya untuk membantu wanita ini dan saya dengan tunggakan sebanyak 2,600 untuk dibayar. Kalau tidak mereka suruh wanita ini keluar. Tapi dengan itu saya telah pun membantu beliau dan beliau telah pun kembali ke rumah sekarang ni. Kalau kita melihat wanita ni memang kuat ya. Tapi itulah apabila menjadi ibu tunggal, itulah yang menjadi payung untuk segala-galanya. Betul. Yang menjadi kekuatan untuk sesebuah keluarga. Mungkin ramai yang tidak sedar betapa pentingnya sebenarnya untuk membantu ibu tunggal ini. Betul. Jadi bila kita sebut mengenai membantu ini, bantuan itu bukan sahaja dari segi fizikal, malah dari segi mental juga. Betul. Datuk ya. Betul. Tapi macam kata saya tengok tapi sekarang ni ibu tunggal taklah orang kata macam susah macam dulu. Mereka pun boleh berdikari juga, boleh berdikari dan juga cuma kita membantu mana yang terlampau daif sangat tu yang kita bantu. Yang lain tu kita melalui agensi lah. Kita bawa ke mereka tu kepada Baitul Mal dan ke JKM, macam itulah kita bantu. Juju, selaku pendendang lagu Tuduhan Kasih Mama, mungkin sedikit latar belakang Juju untuk dikenalkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga bagaimana Juju bersama dengan Women Power. Silakan Juju. Saya berasal daripada Johor Bahru. Okey, saya ibu tunggal 6 anak. So saya tercetusnya lagu Wujud ke Aku, lagu Tuduhan Kasih ini. Wujudnya seorang insan yang memberi kasih sayang tanpa batas. So dalam masa yang sama saya nak menghargai, bagi penghargaan kepada insan-insan yang banyak membantu saya, beri moral support masa saya hilang ala tuju. Kan? Jadinya orang tu dia berada di sebelah saya. Datuk Aini yang saya panggil Mama. Dan dia juga membawa saya bersama-sama dalam Women's Power ni untuk sama-sama memperjuangkan nasib-nasib ibu tunggal, membantu. Juju, macam mana berjumpa dengan Mama dan juga Women Power ini? Berjumpa macam mana ya? Berjumpa masa dalam program saya minta bantuan. Macam itulah. Bantuan pada Mama sebab saya ada anak OKU. Mama bantu daripada segi situ. Setelah berapa tahun menjadi ibu tunggal? Saya. Ketika berjumpa dengan Mama? Saya jumpa dengan Mama baru tahun lepas. Baru lagi. Kalau Juju juga boleh kongsikanlah bersama dengan penonton, apa di antara cabaran yang cukup hebat yang perlu dilalui oleh ibu tunggal pada masa kini? Saya. Selain Juju dan juga ibu tunggal yang... Cabaran sekarang kira kehidupan dengan kos sara hidup yang tinggi. Pekerjaan kadang kurang. Macam kita sekarang ni, kalau kita tak ada suami, semua benda kita kena buat dengan cari nafkah, nak jaga anak, nak hantar anak sekolah dengan kehidupan yang tinggi kan. Jadi cabaran macam saya satu hari pun buat sampai 2-3 kerja untuk menampung kehidupan harian anak-anak yang daripada kecil. Anak saya daripada umur 5 tahun sampai 17 tahun. Macam Datuk sendiri, apa yang ingin diperjuangkan melalui Women Power ini? Macam saya
itu pun ibu tunggal juga. Okey. Jadi kita pun merasai macam mana keadaan ibu tunggal. Ini matlamat saya dekat Women Power ni untuk memperjuangkan nasib-nasib wanita yang teraniaya dan juga masyarakat yang memerlukan bantuan. Macam Juju cakap tadi, Juju jumpa mama ataupun datuk dalam satu program. Bentuk program bagaimana yang Women Power jalankan? Dia actually satu hari itu dia telah meminta saya membantu dia. Dia memohon saya meminta anak dia. Anak dia adalah pekak bisu. Jadi nak membeli alat pendengaran. Jadi dia cakap, Mama boleh tak bantu dia untuk untuk membeli boleh saya tak nak saya kata buat apa nak bagi bantu dia saya kan. Mungkin dia dah minta dengan orang lain saya kata. Tapi dia cuba juga lagi jumpa saya. Lepas tu saya pun bagi. Sebenarnya dia minta tu cuma dia nak menduga saya sebenarnya. Jadi saya pun bagi. Daripada situlah kami perkenalan saya dengan Juju. Okey. Jadi untuk tahun 2024 ni kalau Datuk boleh kongsikan apa di antara aktiviti yang telah pun dirancang oleh Women? Saya telah pun membuat satu program, akan datang ni program untuk menambah menjana pendapatan bagi ibu tunggal, iaitu untuk membuat frozen food. Okey. Jadi seramai 20 orang yang akan menghadiri kursus itulah. Tarikh belum ditetapkan lagi lah. Kekuatan Juju tadi Juju mendengarkan lagu Tuduhan Kasih Mama. Mungkin sedikit latar belakang tentang lagu tersebut. Dan apabila Juju menyampaikan lagu tersebut, penghayatan itu kami juga terasa di sini. Tuduhan Kasih Mama tu sebenarnya datang daripada diri saya. Kehidupan saya daripada kecil. Saya datang daripada keluarga yang broken. Broken family, penceraian. Jadi daripada hidup saya daripada kecil sampaikan sekarang, saya mencari dan terus mencari teduhan kasih Mama. Jadi jumpa yang ada yang sudi memberi kasih sayang tanpa batas walaupun tak ada pertalian darah. Terhasilnya saya bincang dengan sahabat saya, penulis lirik bersama dengan saya, Zamzoy. Saya bincang dengan dia, boleh tak aku nak buat lagu? Kau tolong aku gubahkan mengikut apa yang aku nak. Lirik semua saya dah bagi. So, dia olahkan balik je. Jadi, sedaplah. Tambahlah cukup rasa garam, ajinomoto semua kan. Siap. Lepas tu, jumpa pula dengan alunan lagu muzik yang kena dengan arrangement apa semua dengan Papa Juk dan AR1 yang main keyboard saya tadi, vokalis tadi. Ya. Jadi memang dalam hati diri sendiri, kehidupan diri sendiri. Selain daripada ingin memperjuangkan hak bukan sahaja dari segi material dan juga mental untuk ibu tunggal ini, apa yang lagi penting sebenarnya ialah untuk kita memperjuangkan untuk membuang stigma masyarakat berkaitan dengan ibu tunggal, kerana stigma itu masih lagi menebal, Datuk. Saya rasa ibu tunggal juga masih lagi merasa pandangan orang. Orang pandang ibu tunggal ni macam kira macam kita ni down sangat. Saya dah rasa dah downnya menjadi ibu tunggal. Macam itulah. Perkataan yang membawa konotasi negatif, contoh janda, dia sangat membawa konotasi negatif kepada masyarakat kita. Seolah-olah perkataan janda itu menjadi tabu dalam masyarakat. Semuanya takut. Dengan janda je semua orang takut. Takut nanti kena rampas pula. Rampas pula. Menyondol. Kita tak punya banyak masa lah, Datuk. Mungkin sedikit dah kepada Selamat Pagi Malaysia yang ingin bersama-sama dengan Women Power, yang mana untuk mendapatkan idea untuk terus bersama dan juga membangun bersama dengan Women Power. Bagaimana? Maksudnya tadi? Bagaimana untuk bersama dengan Women Power kalau ibu-ibu tunggal yang kalau sekarang? Kita yang di sana tu kalau ingin bersama dengan Women Power, kita ada di talian kita lah. Kita ada TikTok, ada Facebook dan juga kita ada IG. Cari saja Women Power. Cari Women Power kita ada. Okey. Kita akan membantulah. Mana yang mampu kita boleh membantu. Jadi kepada ibu tunggal di luar sana yang ingin meneduh dan juga menumpang kasih dengan bersama dengan Women Power, boleh saja terus menghubungi media sosial seperti mana yang dinyatakan sebentar tadi. Terima kasih Datuk Nur Aini Muhammad Ali, Pengerusi Pertubuhan Memperkasa Wanita Malaysia Women Power, dan juga Juliana Ishak atau Juju, penyanyi lagu Teduhan Kasih Mama. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih. Dan kita terus saja ke cerita pagi negeri Kelantan untuk kita mengetahui keadaan dan juga situasi banjir di sana. Rakan kami Fikri sudah pun bersedia. Fikri, silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Segmen cerita pagi dari Kelantan untuk pagi ini. Saya berserian di tepi Sungai Golok di Rantau Panjang ini. Dan sedia maklum, ketika ini beberapa jajahan di Kelantan sedang dilanda banjir gelombang keempat. Dan persediaan pastinya telah dibuat oleh pelbagai pihak termasuk para sukarelawan untuk berdepan musibah ini. Dan pagi ini saya bersama pengerusi sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat Jajahan Pasir Mas, Wan Suhairi Wan Daud, dan mungkin kita nak tahu sedikitlah perjalanan ataupun persediaan yang telah dibuat oleh para sukarelawan di Jajahan Pasir Mas ini untuk berdepan musibah kejangkakan gelombang keempat banjir ini. Jadi Cik Wan Suhairi, terima kasih kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jadi sebagai persediaan macam mana setakat ini untuk berdepan gelombang keempat? Terima kasih. Setakat ini kita bagi pihak sukarelawan selaku jawatan kuasa untuk memantau banjir di Jajahan Pasir Mas khususnya. Jadi sekarang untuk pengetahuan, kita sekarang masih tak berhenti lagi. Bermula daripada November tahun lepas dan sehingga sekarang kita siap siaga untuk menghadapi banjir gelombang keempat. Jadi untuk pengetahuan semua, kita di Jajahan Pasir Mas direkodkan pada tahun lepas 42 pusat pemindahan telah dibuka dan yang terakhir ditutup adalah di SK Tok Deh pada 3 Januari 2023 dan selepas tu pergerakan sukarelawan fokus kepada kerja-kerja pasca banjir dan kita di pihak sukarelawan membantu Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk program-program pasca banjir seperti membersih dan mengagihkan bakul makanan kepada mangsa yang terjejas setakat ini. Jadi setakat ini untuk gelombang keempat ni macam mana gerak kerja setakat ini dan berapa ramai di Pasir Mas sendiri sukarelawan JKM ni? Seperti yang sedia maklum, kita di Pasir Mas, di PKMJ Pasir Mas, kita ada 2 parlimen yang kita perlu kita kelolakan, iaitu di Pasir Mas itu sendiri dan di Jajahan Rantau Panjang. Di Rantau Panjang dan kita sudah gerakkan sukarelawan kita untuk memantau dan mengendali, dan setakat ini kita sudah menggerakkan sukarelawan untuk menghantar bekalan makanan ke pengkalan hadapan, iaitu di PPS yang terpilih untuk persediaan untuk menghadapi gelombang keempat. Jadi untuk dengan masyarakat ataupun orang ramai itu setakat ini macam mana? Adakah bagi nasihat ke macam mana? Okey, setakat ini dengan jabatan kita cuba menggerakkan, maknanya dari segi dalam komuniti itu sendiri, kita mengharapkan kerjasama daripada pemimpin-pemimpin setempat lah. Contohnya seperti penghulu dan pihak penggawa. Jadi maknanya kalau ada sebarang berita-berita yang boleh disalurkan terus, kita terus akan mendapatlah maklumat-maklumat terkini secepatnya. Jadi setakat ini hasil pemantauan pasukan sukarelawan sendiri macam mana keadaan banjir ataupun sungai-sungai di Jajahan Pasir Mas? Okey, sehingga pagi ini keadaan air trendnya agak menaik dan kita sudah arahkan penduduk kampung untuk bersiap sedialah untuk menghadapi sebarang kemungkinan untuk menghadapi gelombang keempat ini. Okay. Terima kasih Cik Wan Suhairi kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Saya fikir itu saja perkembangan cerita pagi dari Kelantan untuk pagi ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Okey, terima kasih untuk perkembangan semasa banjir di Kelantan. Seterusnya hari ini Fatman kembali lagi dengan kapsul X-Rianya. Jadi apakah perkembangan terkini dan juga apakah kebaikan untuk anda, sama-sama kita saksikan selepas kita saksikan intro ini. Pastikan keluarga sihat bahagia dengan kapsul X-Ria Fatman. Kapsul X-Ria Fatman, kapsul X-Ria Fatman, lebih berkualiti, lebih
Okey, hari ini saya bersama dengan pengarah pemasaran Fatman. Saya kenalkan terlebih dahulu Azman Muhammad dan juga di hujung sana Papa. Merah hari ini. Merah. Kongsi Fajar. Kongsi Fajar. Ni hao ma. Kita 3 orang nak bunuh orang ni. Nak bunuh? Ui, dahsyat Papa hari ni. Sekarang TV tengok saya baru 3. Ini yang kita marah tu. Oh, ini mengacau. Oh, mengacau. Aduh. Okey, hari ni kalau anda boleh saksikan di hadapannya ada kapsul Extra Fatman. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai Fatman ini. Okey, terima kasih Syafiqah. Sama. So, alhamdulillah hari ini merupakan tahun baru. Tahun baru Fatman masuk dekat TV. So, kita dah tahun ke-6. Dekat SPM ni. Kita menyokong support betul-betul selamat bagi Malaysia. Alright. Untuk makluman kita dah jual produk ni hampir 650,000 unit. 250,000 customer telah guna produk kapsul Extra daripada Fatman. Produk ni dah sampai dekat Belgium, dekat Australia, Indonesia, Brunei, di Malaysia. Apatah lagi kan? Betul. Okey, dan sebelum ni kita telah bagi kepada UTHM dana sebanyak 250,000 untuk buat kajian keberkesanan produk dan kesan sampingan kepada produk ni. Hasil daripada kajian kita dapat, kita buat kajian pada tahun 2021, hasil kajian mengatakan produk daripada Fatman ni, kapsul Extra tidak memberi kesan kepada hati dan buah pinggan. Malah dia selamat digunakan. Okey, sebab kita ada Papa satu ni. lagi, Safira, produk ni kajian itulah dia masuk pertandingan di peringkat international. Kita menang gold medal. Wow. Jadi bukan biasa-biasa produk keluaran daripada Fatman ni. Disebabkan itulah Papa jatuh cinta dengan kapsul ini. Bukan jatuh cinta lagi ni. Kita yang dah berusia rugi kalau tak pakai. Kenapa rugi? Ruginya pasal apa kita ni selalu didatangi oleh dayah-dayah luar. Dayah-dayah luar. Jadi pada anda semua sekali, jangan risau kerana Fatman ni menyediakan bahan yang cukup istimewa. Kan kita boleh buat macam-macam daripada katak ni, tapi kita dah ada benda ni, tak payah nak pening-pening kepala. Makan pagi sebiji, malam sebiji. Kan? Macam Papa kan setia dengan kapsul Extra ni. Gembira akan hari raya je. Boleh tak Papa kongsikan? Sebab dia punya rasa tu berbeza daripada benda-benda yang lain. Kadang-kadang dia orang ni pakai extract saja. Tapi kita sekarang ni pakai genuine things. Yang boleh membantu kataupun pada penjondor-penjondor yang jahat ni. Alamak. Okey, macam tadi Papa katakan menggunakan genuine thing kan. Selain itu apa lagi keunikan Extra ni? Alright. Kalau kita masukkan balik, kita buat kajian kepada model haiwan, kita buat kajian, kita gunakan 100% ekstrak. Okey. Kita daripada ladang, kita dah ambil buah yang segar, kita hasilkan air dengan etanol dan kita ambil ekstraknya. Ekstrak tu digunakan, kapsul yang kita gunakan dalam tempoh 2 minit boleh hadam dalam badan. Okey. So itu menyebabkan keberkesanan yang berlaku. Proses yang sudah pasti kita tengok dekat depan tu, itu kilang yang kita gunakan. Sudah pasti kilang yang kita gunakan, kilang ada GNP, NPRM Malaysia dan produk ni ada sijil halal. Okey. Itu yang paling penting sekali sebab sekarang ni lambakan produk di luar sana tapi kita tidak tahu halalnya bagaimana, dibuatnya pun di mana. Okey, hari ni kalau Fatman datang dia tak datang kosong. Betul. Mesti ada promosi untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Sebelum saya jawab soalan tu saya nak bagi tahu sebenarnya kenapa saya jual sangat produk kapsul Extra ni. Sebab utama saya nak ayah saya yang sekarang ni umur dah 71 sebaya dengan Papa. Ayah saya ni macam daddy saya dan ayah saya sebenarnya pun ni dia biasalah orang tua-tua ni dia ada masalah yang Papa sebut tadi tiga tu. Tapi alhamdulillah selepas dia amalkan keadaan dia makin okey, dia boleh pergi surau, pergi masjid dengan elok dan tak ada lagi masalah sakit lutut, everything, pening-pening kepala semua tak ada. Dan ayah saya dah cergah kembali. Kalau tidak dulu kena ada temu janji tapi sekarang ni alhamdulillah dia semakin okey. Jadi saya datang sini sebenarnya saya bawa satu package yang menarik untuk anda penonton-penonton di luar sana. Sebelum tu tengok nombor telefon dekat kaca TV, ambil gambar sekarang. Okey, ambil gambar tu sebab dekat situ ada nombor telefon, boleh call kami segera, WhatsApp kami segera. Hari ni kita bawa package yang menarik iaitu diskaun sebanyak 25% set lengkap. Kita bagi gift voucher untuk pembelian kali kedua, hadiah istimewa kopi Papa Jo ataupun kita juga sediakan trial dalam kapsul yang 30 untuk pengguna pertama. Dan yang paling penting pada Mac ni kita ada cabutan bertuah untuk pengguna-pengguna kapsul Extra berupa motosikal Yamaha Avantis
cincin emas dan smartphone. Macam mana tu nak menyertai cabutan bertuah? Okey, nak sertai cabutan bertuah ni, just beli produk automatik layak untuk cabutan bertuah tu. Mas ni. Kita tengok kaca TV tu ada potongan 25%. Dan untuk hari ini juga kita ada free postage di seluruh Malaysia. Okey. Papa sebab dah setia lama dengan Xria ni, mungkin boleh kongsikan apa perbezaan dulu dan sekarang disebabkan perbezaan produk ni bertambah bagus. Lepas tu dia memang ketopong membantu kita yang ketopong dia kadang letih-letih, kadang petang-petang rasa nak tidur. Tapi bila petang-petang kita rasa cergas, itu yang membuatkan saya mahu anda semua di rumah ada produk ini. Sebagai gerakan sampingan untuk diri anda. Makanya jangan risau, 1 biji pagi dan 1 biji malam. Siapa yang boleh mengambil produk ini sebenarnya? Okey, produk ni boleh diambil untuk orang yang berumur 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Saya nak bagi tahu satu lagi, Syafiqah, yang ada kebas-kebas biasa semua kan. Lenguh-lenguh, lepas tu yang malam kerat kecing, insya-Allah amalkan kapsul pria ni, semua tu boleh jalan elok insya-Allah. Dan saya nak bagi tahu lagi kepada yang nak jadi ejen dan stokis, boleh hubungi kami segera. Nombor ada di kaca TV sekarang ni. Insya-Allah kita layan dengan baik. Siapa yang nak dapatkan produk hari ini boleh call kami segera. Saya menanti dengan 250 orang customer service yang akan melayan. Insya-Allah dia orang sedang tunggu anda untuk call. WhatsApp kami akan layan serta-merta, kita akan bagi penjelasan yang sedetail-detailnya kelebihan produk dan apa benefit-benefit yang ada. Okey, macam tadi Papa kata amalkan 1 pagi, 1 petang, 1 malam ya, macam tu. Tapi kalau ikutkan macam mana cara pengambilan untuk kita dapat kesan yang optimum? Okey, cara pengambilan yang untuk dapat kesan optimum adalah kita ambil kalau yang tak ada masalah gastrik, saya cadangkan ambil sebelum makan. Sebiji pagi, sebiji malam. Biasanya untuk orang yang baru permulaan dan yang Bapa bagi tahu 3 tu yang 3 tu saya cadangkan untuk peringkat awal kita ambil sebiji, 2 biji pagi, 2 biji malam. Nah, lepas tu botol kedua dia ambil sebiji pagi, sebiji malam. Dan insya-Allah penurunan yang 3 tu pun akan jadi insya-Allah. Jadi kalau semua boleh ambil, adakah termasuk juga dengan ibu yang mengandung, bersudi? Yang untuk ibu mengandung saya tak galakkan sangat. Sebab ekstrak ni dia ada benda yang tak sesuai untuk ibu mengandung. Tapi untuk orang lain selain daripada ibu mengandung, insya-Allah dia memang sesuai. Selalunya kan bila kita mengambil suplemen kan, ada yang kata kena pantang itu, kena pantang ini, takut tak berkesan pula. Kalau macam kapsul ni bagaimana? Kapsul ni kalau kita nak makan saja Papa lah. Lepas Papa amalkan, Papa kata, "Man, Papa tak kisah sangat. Papa makan, Papa ikut je apa Papa nak makan." Pantang nampak. Penambahan yang pula lagi satu ni, Papa selalu buat sampingan goreng dia punya kapsul. Apa dia? Dia punya ekstra dia. Bukan, dia punya peria goreng, buat jemput-jemput. Best. Nampak. Dia kongsi resepi tau. Okey, di sini juga kita ada juga kopi ya. Kopi peria katak Papa Joe. Chef Papa Joe ada kat sini. Okey, kopi peria katak ni kita tak guna gula. Kita guna stevia. Dan dalam ni kita ada ekstrak peria katak, kita ada habatus sauda, kita juga ada yang paling penting ada ekstrak peria katak yang ramai warna. Dan kita ada juga sachet inci dalam ni. Jadi siapa yang amalkan ni seperti yang saya cerita tadi, untuk minum petang daripada minum kopi-kopi biasa, yang 3 in 1, better minum kopi ni yang ada ekstrak yang kita gunakan untuk kelebihan meningkatkan imunisasi dalam badan. Betul, yang penting sebab dia tak ada gula, digantikan dengan stevia. Bulan puasa penting. Bulan puasa penting. Yes, ini penting bulan puasa. Kopi Papa Joe. Kopi Papa Joe. Jadi kalau nak dapat kopi Papa Joe ni kena beli kapsul ekstra juga. Okey, mungkin boleh terangkan sekali lagi apa di antara promosi yang diberikan kepada penonton Sobat Pagi Malaysia hari ini? Okey, untuk yang dah guna produk kapsul ekstra ni, kita dah ada 250,000 orang tadi. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan sihat sejahtera. Jadi untuk yang suka beli secara online, boleh dapatkan produk secara online dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, dan kita juga ada produk ni diletakkan di Big Pharmacy di 13 cawangan di seluruh Malaysia. 7 di Kelantan, 3 di Lembah Kelang, itu Bangi, Kampung Baru, Puchong, dan juga di Rawang serta Kuantan dan Johor Bahru. Okey. Akhir kata daripada kami, alright? Okey.
Okey, kita ada diskaun seperti dekat CTV. Kita free postage. Kita diskaun sebanyak 25% voucher untuk pembelian kali kedua. Kalau tengok dekat Kaca TV tu cabutan bertuah. Mac ni. Hingga Mac 2024. Hingga Mac ni. Dapat motor, cincin. Hari raya dengan cincin lagi. Lepas tu mungkin boleh meet and greet pula dengan Papa Jo. Manalah tahu kan. Mungkin ada sedikit kata-kata akhir untuk para penonton, Papa. Okey, jadi pada anda yang di luar sana jangan risau. Untuk menggunakan kopi kita menggunakan Stevia dan kita punya produk ni memang bermutu tinggi. Okey. Ya, jadi jangan pasti kena makan sebiji pagi dan sebiji malam. Sebiji pagi, sebiji malam. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan kapsul ini hari ini dengan harga promosi seperti mana yang dinyatakan tadi dan juga anda berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah. Terima kasih saya nak ucapkan kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Jangan lupa nombor yang tertera di kaca TV anda tadi. Inilah kehebatan kapsul ekstra daripada Fatman. Terima kasih sekali lagi. Sama. Okey, seterusnya kita nak melihat satu package yang sangat istimewa. Ini berkaitan dengan Zapin, selah keunikan budaya Malaysia. Sama-sama kita saksikan. Selamat pagi Malaysia. Lagu dimainkan, tangan digerakkan, kaki memulakan hentak mengikut alunan dimainkan. Festival ini bagi merungkai persoalan 10 kumpulan yang mana akan menjadi juara. Festival tarian tradisional ni adalah siri yang keempat. Kita bermula pada 2017 kali yang pertama, tetapi kita terhenti seketika waktu COVID. Tapi alhamdulillah siri keempat telah berjaya kita laksanakan pada hari ini dan insya-Allah kita akan teruskan program sebegini rupa yang amat baik sekali untuk kita bukan sahaja memupuk minat anak-anak muda dalam soal seni tarian tradisional, tetapi juga kita nak mempromosikan tarian tradisional negara kita ni di seantara dunia. Sebab tu kita pilih rakan strategik Malaysia Airport antaranya untuk kita tampil dan tonjolkanlah tarian ini di KLIA itu sendiri. Program ini kami adakan di KLIA hari ini. Dia selaras dengan salah satu tunggak tanggungjawab korporat bagi Malaysia Airports, iaitu untuk memartabatkan budaya, seni dan warisan negara. Malaysia Airports sebagai kita mengendalikan 38 airport di Malaysia dan ini termasuk lapangan terbang antarabangsa, 5 lapangan terbang antarabangsa. Jadi kami juga berperananlah untuk memperkenalkan sedikit sebanyak identiti Malaysia kepada pelancong-pelancong yang datang menunjuk ke negara kita. Namun, apa pandangan pengunjung yang datang melihat persembahan ini? I actually like the talent displayed by the people who are dancing, and also the colors, color combination, and it's very colorful. It's just extremely colorful, and it attracted so many people to come and watch it. And I was just sitting there fully engrossed into it. Have you ever seen this type of dance? No, I have never seen this type of dance anywhere before. So this is the first time I'm seeing it, and I'm just blown away. I think it's fantastic because the color is colorful and the dance you say is very stronger, the power, and I saw there is dancer is the children, so there the face and the how to say the emotion yes is very active for the music and the dance. 3 kumpulan memegang kedudukan kumpulan terbaik. Ia dimenangi kumpulan Legasi Seni. Dan bagi saya yang membuatkan karya saya diangkat adalah bagusnya penari itu. Komitmen penari, dia bukan setakat saya seorang sebagai fotografer, tapi macam mana penari itu membawakan karya saya sampai ke tahap yang inilah, alhamdulillah. Okey, setiap asas yang kena belajar dengan orang yang betul, kena belajar dengan orang yang berilmu. Itu kena mencari ilmu tu bukan sekadar kita rasa kita paling bagus, tak. Tak semua orang paling bagus. Dia akan mencari ilmu dengan orang yang rendah diri dia pun janji ada ilmu. Itulah sebenarnya kita kena sentiasa bertanya. Seni tari tradisional ini mampu diketengahkan kepada masyarakat luar negara menerusi kerjasama berterusan
antara penggiat seni dan badan bukan kerajaan. Kamal Firmansyah Kamaluddin, RTM. Baiklah, kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Tapi terima kasih banyak-banyak kepada penerbit kita yang menghasilkan pakej yang begitu menarik berkaitan dengan Zapin sebentar tadi. Jadi di studio kali ini kita nak bawakan perbincangan hujung minggu ini. Kalau anda berminat untuk memulakan perniagaan ataupun sudah ada perniagaan untuk mengembangkan lagi perniagaan, ini salah satu inisiatif ataupun cara yang diberikan oleh kerajaan untuk mengembangkan perniagaan anda. Hari ini kita bawakan dua orang tetamu. Pertama, kita bersama dengan Encik Abdul Muiz Abu Bakar, iaitu pengurus Dana Usahawan NCER, dan juga kita ada usahawan yang telah pun menggunakan dana ini, iaitu Encik Zaihal Hazri Abdul Halim, yang kalau anda semua nak tahu, kalau anda pakai ubat gigi Mukmin, inilah pemilik kepada jenama tersebut. Okey Encik Zaihal, sebelum kita pergi kepada ubat gigi Mukmin, kita nak faham dahululah dana kepada peniaga ini, NCER itu. Boleh mulakan Encik dengan latar belakang NCER itu? Baik, terima kasih Encik Ridwan. Okay, basically NCER ni merupakan sebuah wilayah yang meliputi 4 negeri di wilayah utara, iaitu Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Perak. So NCER merupakan agensi pelaksana yang menjalankan pelbagai inisiatif. Salah satunya adalah Dana Usahawan NCER lah. So Dana Usahawan NCER ni sebenarnya merupakan satu tipping point ataupun merupakan dana pemangkin bagi syarikat-syarikat SME Bumi Putra yang ingin menjalankan aktiviti perniagaan ataupun yang ingin menceburi ataupun membuat pelaburan di wilayah utara, di mana dana ini bertujuan untuk meningkatkan penyertaan Bumi Putra di wilayah utara lah. Okay. Dana ini actually kita terbuka pada Bumi Putra, di mana Dana Usahawan NCER ni kita menawarkan bantuan kewangan dalam bentuk geran, okay, sebanyak 15% ataupun maksimum 2 juta kepada mereka yang berkelayakan di bawah sektor-sektor promosi NCIA. Perniagaan yang berada dan juga bertapak di negeri-negeri utara ataupun pemilik perniagaan tersebut yang berasal dari utara? Oh, sebenarnya kita tak kisah. Usahawan daripada mana-mana pun tak ada boleh mengambil manfaat daripada dana ini, okey, ataupun daripada gerai ini, asalkan projek yang mereka ingin menjalankan tu mestilah di wilayah utara saja. So tak kisah datang pada KL ke Sarawak, as long as kalau you ada any projek yang ingin ataupun membuat pelaburan di wilayah utara di mana-mana negeri 4 negeri ini, so dialalukan untuk berjumpa dengan kami dan untuk memohon dana ini. Okey, kerana itulah hadirnya jenama mukmin di tengah-tengah dana NCER ini. Saya fahamkan jenama mukmin sudah pun bertapak lebih daripada 20 tahun. Dan bila NCER ini muncul dalam perniagaan Encik Zaihal? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada NCER dan juga Selamat Pagi Malaysia kerana mengundang saya pada sesi pada ini. Syarikat Al-Misal Mukmin Sdn Bhd ni sudah bertapak di Malaysia I think lebih daripada 20 tahun lah. Kita tahun ini genap 21 tahun. Sebenarnya kita berasal daripada Selangor. Kemudian kita ingin mengembangkan perniagaan kita di wilayah utara dan kita bawakan perniagaan kita ni di Pulau Pinang. Kenapa di Pulau Pinang? Itu cerita dia lain lah, cerita panjang lah. Cuma kita merasakan keperluan kita untuk berkembang di kawasan utara dan kita membuatkan pelaburan yang baru di sana sebanyak 32 juta. Di Penang ni kita akan ada 5 plan, iaitu terdiri daripada business oral care, household product dan personal care. Maknanya daripada pengeluaran produk head to toe lah, daripada ujung rambut hingga ujung kaki lah. Satu kilang ke semua produk tersebut ataupun ada 3 kilang yang berlainan? Kita satu kilang yang besar. Kita tanah kita beli 5 ekar dan kita buat 3 kilang untuk 5 line. 5 plan lah kita panggil, 5 plan. Kemudian di tengah-tengah jalan tu kita berkenalan dengan inilah agensi NCIA ni dan mereka meminang kita dan sama-sama lah kan, dan mereka memberi sedikit bantuan dan alhamdulillah dengan bantuan tersebut dapat meringankan sedikit
cash flow kami, dan saya ucapkan terima kasih jugalah kepada agensi ini yang banyak membantu usahawan-usahawan di wilayah utara. Adakah NCER membiayai 32 juta tersebut ataupun ada sebahagian sahaja? Oh, tidak. 30 juta adalah daripada syarikat kami sendiri. Kami hanya menerima 0.6% sahaja daripada nilai investment yang kita buat. Tapi walaupun nilai itu nampak macam kecil, tetapi ia sebenarnya banyak membantu kami lah. Cik Muiz, 0.6%. Kalau tengok nilai daripada 32 juta itu besar. Jadi berapa jumlah minimum, berapa jumlah maksimum untuk seseorang itu mendapatkan dana daripada NCER? Ya, baik. Sebenarnya untuk dana usahawan, sebenarnya kita memberikan geraan sebanyak 15% daripada kos layak projek ataupun sehingga maksimum 2 juta kepada mereka yang berkelayakan lah. So, seperti mana kita punya tujuan utama dana usahawan ni, ia merupakan sebagai tipping point bagi mereka nak menjalankan sesuatu pelaburan. Because kadang-kadang bagi setengah usahawan, setelah mereka melaburkan satu jumlah kewangan yang besar, mereka rasa macam mungkin kewangan dah habis, duit dah tak ada. So dengan bantuan geran ni, at least dia orang boleh completekan the project dan juga mereka boleh teruskan dengan operasi harian melalui dengan kata duit dana yang mereka dapati inilah. Apa syarat-syarat untuk mendapatkan dana tersebut? Baik, adakah perniagaan yang berprofil tinggi seperti perniagaan Jenama Mukmin tersebut? Oh, tak. Sebenarnya in actual fact ianya agak mudah sebenarnya. Because apa syarat yang kita perlukan adalah serembahan. Okey, kita perlukan sebuah syarikat yang kata salah satu utamanya adalah Bumiputra, di mana bagi NCIA kriteria Bumiputra adalah syarikat yang mempunyai pegangan equity sebanyak 51% dan ke atas. Kan? Selain itu projek-projek yang mereka jalankan tu mestilah di kawasan utara, sama salah satu daripada mana-mana 4 negeri ini, serta projek yang ingin dijalankan itu mestilah di dalam sektor promosi NCIA, di mana sektor promosi kami adalah sektor pembuatan, sektor pelancongan, sektor pertanian, digital ekonomi dan juga logistik. Kalau kita tengok perniagaan Encik Zaihal adalah perniagaan yang sudah pun establish dalam bahasa mudahnya lah. Kalau bagi peniaga yang ingin memulakan perniagaan, boleh ataupun tidak untuk memohon NCER, dana NCER? Boleh. Bagi yang mereka mempunyai perniagaan, baru memulakan perniagaan, kita ada boleh memohon dana usahawan, because kita ada yang projek syarikat yang baru ditubuhkan less than a year, tetapi mereka mempunyai profil yang tinggi. Because kadang-kadang walaupun mereka syarikat baru, tapi mereka jika mereka mempunyai dapat membuktikan pada kami mereka mempunyai kemampuan untuk menjalankan projek itu berserta dengan outcome dan juga output projek yang memberi manfaat kepada pihak wilayah NCER, seperti contoh menjana peluang pekerjaan, memberi limpahan ekonomi dan juga membantu membangunkan keusahawanan setempat, insya-Allah kita boleh pertimbangkan. Encik Zaihal, apa yang Encik Zaihal boleh berikan nasihat kepada mungkin ada yang usahawan berada di luar sana untuk memohon NCER untuk mengembangkan perniagaan, malah untuk memulakan perniagaan. Selaku orang senior dalam bidang perniagaan, nama bawa jenama yang cukup besar, Encik Zaihal, Mukmin tu besar. Terima kasih. Encik Zaihal, apa nasihat Encik Zaihal? Okey, pertamanya sekali macam biasalah saya suka menyerulah kepada usahawan-usahawan di luar sana, terutama usahawan Bumiputra, supaya lebih menceburi bidang perniagaan ini, kerana kita sepatutnya bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Bukan saja agensi NCER, kita ada banyak agensi-agensi lain yang memberi bantuan, daripada sekecil-kecil bantuan sehingga sebesar-besar bantuan yang ada di Malaysia ni. Itulah, pertamanya saya ingin menyerukan kepada mereka yang mempunyai minat untuk berniaga, datang untuk jadi peniaga, menjadi usahawan atau peniaga pertama. Keduanya, dapatkan informasi kerana di luar sana banyak informasi tentang pinjaman, tentang geran dan sebagainya. Kalau kita tidak ada ilmu, kita boleh berkawan dengan orang yang lebih ada pengalaman, dapatkan nasihat-nasihat pada mereka dan ketutlah pintu seperti NCIA ni kan. Mereka tidak locate memberi bantuan, malah mereka akan memberi nasihat bagaimana untuk memohon dana-dana tersebut, sama ada dari segi kelayakan apa yang sebagainya. Saya ucapkan terima kasihlah kepada mereka kerana mereka membantu kita daripada awal sehingga ke hari ini. Itulah.
Tadi Encik Zahal ada sebut tentang dana pinjaman. Adakah dana dari NCER ini berbentuk pinjaman ataupun bond ataupun bagaimana? Istimewanya dana usahawan ini because ia adalah dalam bentuk grant. So bila dikata masa dalam bentuk grant ini adalah satu bantuan yang diterima daripada NCER di mana yang tak perlu dibayar balik lah. Kan? So itu satu keistimewaan yang kita berikan. So tak perlu nak fikir balik cash flow, nak bayaran bulanan ke apa. Memang kepada mana-mana yang berkelayakan datang pada kami, mohon, dan sekiranya kami projek itu memberi impact yang bermanfaat di wilayah NCER, insya-Allah kami akan bantu dan memberi bantuan dalam bentuk grant inilah. Apa syarat kelayakannya, contohnya dokumen yang perlu dibawa ketika memohon grant tersebut? Mudah saja. Basically untuk dana usahawan ni pertama sekali dari segi permohonannya kita telah mengadaptasi digitalisasi di mana pemohon boleh mohon online secara dalam kami punya website, dan dari segi dokumentasi actually memang dah ada di dalam tu. Basically basic documentation yang diperlukan, dan juga bukan setakat itu, pegawai kami juga biasanya turun untuk membantu usahawan dalam sepanjang proses permohonan daripada permohonan sehinggalah kelulusan tu. Encik Zahal, perancangan selepas ini setelah menyelesaikan pelaburan di Pulau Pinang, selepas ini bagaimana bentuk perniagaan? Sebenarnya perjalanan kami ini masih jauh lah ya. Walaupun syarikat kami berusia 21 tahun. Tapi perjuangan yang perlu kita buat ni lebih besar. Kenapa kita balik di kawasan utara? Kerana kita ingin memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Kalau ikut kilang saya sekarang, kawasannya adalah kawasan pinggir bandar, kampung. Kerana manfaat yang kita akan cuba buat itu adalah memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat, terutama penduduk-penduduk di kawasan luar bandar. Kalau kita lihat di Pulau Pinang, di Pulau Pinang, mereka ni terpaksa bekerja jauh di pulau, keluar pagi, balik malam. Itulah kita nak buat. So perancangan masa depan kita nak membangunkan human capital di kawasan setempat, dan kemudian dari segi pengembangan bisnes kita itu, kita sudah mempunyai kapasiti yang besar untuk melayakkan kita pergi ke peringkat lebih tinggi, iaitu ekspor lah. Ekspor keluar negara. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu. Saya rasa cukup jelas penerangan berkaitan dengan apakah dana yang disediakan oleh NCER. Terima kasih kepada Encik Abdul Muiz Abu Bakar, iaitu pengurus dan juga pengurus kepada dana usahawan NCER, dan juga terima kasih kepada Encik Zahal Hazri Abdul Halim, usahawan untuk jenama Mukmin. Okey. Berkongsi kepada kita berkaitan dengan inisiatif Perkasa Usahawan Tempatan. Baiklah, kita terus saja ke Met Malaysia bersama dengan rakan pelapor Atikas yang sudah pun bersedia. Atikas, silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Paparan imej syaratan angin semasa masih lagi menunjukkan pengaruh angin timuran melibatkan kawasan rantau negara kita, dan luruan monsun ini masih lagi dijangka masih lagi boleh bergerak masuki rantau negara sehingga 29 Januari nanti, yang sekaligus masih lagi boleh memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora, terutamanya melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan dengan keadaan kelajuan angin masih lagi boleh melebihi 60 km per jam, dan juga ketinggian ombak masih lagi boleh melebihi sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran yang kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga, seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini turut meliputi kawasan perairan negeri Kelantan sehingga ke timur negeri Johor, kawasan perairan negeri Sarawak, barat Sabah dan juga Labuan. Oleh itu, orang ramai di kawasan yang terlibat tidak disarankan untuk bermain di kawasan pantai dalam tempoh hujung minggu ini, kerana kawasan perairan ini dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga perairan, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, menerusi paparan imej kemeradar yang terkini
kini pula diperhatikan alhamdulillah keadaan cuaca adalah cerah di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia. Begitu juga di negeri Sabah dan juga Sarawak. Buat masa ini tiada hujan dicerap di hampir kesemua bahagian melibatkan kedua-dua buah negeri terbabit kecuali melibatkan daerah Sandakan dan juga Kinabatangan negeri Sabah serta sedikit melibatkan bahagian Kuching yang dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Dan keadaan cuaca tiada hujan ini masih lagi dijangka boleh berterusan sehingga ke petang nanti di kebanyakan kawasan melibatkan semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, Met Malaysia masih lagi menjangkakan potensi untuk hujan lebat beserta terbuk petir untuk berlaku, terutamanya melibatkan bahagian pedalaman semenanjung, juga di sekitar bahagian pantai barat semenanjung, turut meliputi kawasan pedalaman negeri Pahang, negeri Kelantan dan juga melibatkan negeri Selangor dan negeri Sembilan pada petang nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca juga dijangka cerah di hampir kesemua bahagian melibatkan kedua-dua buah negeri terbabit kecuali di sekitar bahagian pedalaman negeri Sarawak, di sekitar selatan Sarawak serta melibatkan bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah pada petang nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Herbal Fame kembali lagi. Saya tidak kesorangan hari ini. Saya bersama dengan Rai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia dan selamat Malaysia Madani. Okey, Rai, sebelum Rai mulakan sebenarnya sebab kita ada 10 minit saja Syafiqah. Yeah. Okey, kita ada 10 minit. So Rai nak terus saja straight to the point. Saya nak anda ingat telefon number ni. Saya sebut perlahan-lahan, kalau tak sempat tu ambil gambar nanti dekat kaca TV. 019 4144 288. Kali kedua, lembut dan perlahan saya sebut. 019 4144 288. Okey, dah ingat? Okey, ingat. Rai nak teruskan dengan kuis hari ni. Oh, okey. Dia disebab kenapa orang panggil pop quiz. Okey. Okey, Syafiqah tahu tak sebenarnya dalam hidup kita ni, contohlah Rai bagi anggaran umur Rai dalam kalau cakap 20-an orang tak percaya. Saya percaya. Cakap 30-an pun orang tak percaya sebab kalau yang dah tahu Rai dalam 40 lebih lah. Okey. So dalam 40 lebih kita hidup kat dunia ni, Allah dah bagi nyawa. Berapa agaknya Syafiqah rasa masa yang kita gunakan untuk tidur? Oh, boleh kata dalam 60%, 70% dari kehidupan kita. Pandai. Sebab kalau kita tengok dia dalam... Apa hadiah? Saya bagi air fryer. Yes. Sebab kalau anda tengok, kita 26 jam. Kalau kita bagikan anggaran lah, hidup sampai 7-80 tahun. 26 jam kita gunakan atas tilam katil. Betul. Dan kalau kita tengok, ramai di antara kita, bila kita bangun tu ramai yang blame. Oh, semalam tidur lewat, bangun mudi, tak nak pergi kerja, tulang sakit, sebagainya. Sebenarnya, very simple. Asasnya adalah tilam kita. So hari ni kita nak bawakan untuk anda. Sebab hari ni kita ada promosi daripada jenama Herbal Fame. Okey, nanti Rai ceritakan Herbal Fame siapa dia
diorang ni tak kenal. Rai ceritakan dulu promosi dia. Nombor telefon dah ingat tadi kan? 019-4144-288. Okey, promosi dia hari ni kita ada tilam Zalina daripada Zalina daripada Herbal Fame. Anda boleh dapatkan dengan harga yang sangat mampu milik, RM1,199. Kalau senang orang cakap 1199. Okey, 1199, tapi kita ada 28 set saja. 28 set ataupun 28 slot. So maksudnya dari sekarang Rai bercakap ni, Rai ada lebih kurang, tak salah Rai, dalam tadi dah 2 minit, 8 minit lah lebih kurang tinggal untuk anda hubungi 019-4144-288, bayar 1199. Okey, yang ini paling best. Tambah RM1. Saya boleh bagi anda RM1 sekarang. Okey, RM1 kami berikan untuk anda 1 air fryer. Oh, tu dia besarnya air fryer. Air fryer ni kalau kat luar RM500. Kita bagikan untuk anda kalau anda top up lah. Add on. RM1 kita berikan secara percuma. Okey, air fryer ni don't get me started. Banyak kegunaan dia, tapi sekarangnya produk utama adalah tilam kita Zalina daripada Herbal Fame. Okey, tengok dulu. Cantik. Okey. Saiz dia adalah saiz queen. Dia bagus dia datang dalam saiz queen tu Syafiqah. Sebab kalau kita tengok rata-rata rakyat Malaysia ni memang pakai saiz queen. Jaranglah yang ada king atau super king, jarang. Sebab queen ni dia mengikuti nombor ahli keluarga selalulah. Betul. Yang single tu saya. Single and available. Not single, not available. Okay. So queen dan king. So apa yang menarik kalau anda tengok dekat sini, kita ada herba-herba dan bunga-bungaan. Yang ini yang menarik. Sebab kalau Syafiqah tengok, dia ada 2 lapis. Okey, 2 lapis. Yang bahagian atas ni yang anda nampak ni, Rai pegang ni, ini diletakkan herba-herba. Herba-herba seperti daun semambu. Daun semambu ni pun Rai nak cerita banyak cerita dia, kebaikan dia. Semambu, kita ada lavender. Lavender ni adalah antara aroma yang sebenarnya dapat menenangkan kita. Betul ke tak? Syafiqah ada tak kat rumah yang pasang aromaterapi? Betul. Ada orang yang letak dalam kereta. Lavender. Kalau tak ada, tak tidur lena nanti. Tak tidur lena, tak tenang. Lepas tu kita juga ada lada hitam. Asyik makan black pepper, beef aja kita letak dalam tilam kita sekarang. Lepas tu kita ada bunga jasmin ataupun bunga melo. So semua herba-herba ni diletakkan di bahagian atas ni. Di bahagian atas tilam kita yang nampak sangat lembut. Rai suka sebab tilam kita ni pun jenis yang tak ada spring. Dia ada kebaikan. Spring ni ada kebaikan, ada keburukan dia. So yang kita punya tak ada spring. Tebal dia pun cukup sesuai, lebih kurang 1 jengkal. Kalau anda beli alas cadar queen dekat pasaran tu, insya-Allah semua boleh masuk. Beli yang fitted lah. Beli yang fitted lah. Jangan beli flat, susah. Okey, so ini kebaikan dia. Ada herba-herba ni dan sebenarnya kalau boleh Rai sentuh sikit jenama Herbal Fame ni. Sebab ramai orang dengar jenama ni, jenama tu kan. Herbal Fame ni dari mana? Okey, Herbal Fame ni adalah jenama tempatan. Support local. Ini peluang anda. Betul. Okey, masa ni lah kita nak naikkan ekonomi Malaysia. Support local jenama Herbal Fame. Okey, mereka sebenarnya dari ibu pejabat dia dekat Kementing Perak. Perak. Mana? Sabah. Oh, Sabah. Padahal cantik. Cuba nyanyi. Cuba anda nyanyi. Sumandak Sabah. Orang Sabah kalau menyanyi memang nombor 1. Okey, so mereka ni sebenarnya adalah syarikat yang dah ditemukan 28 tahun, siapa sangka. Tambah je 1 tahun umur Rai. Saya percaya. Boleh. Okey, 28 tahun ibu pejabat dekat Kementing Perak. Mereka mempunyai ejen-ejen ataupun distributor. Kalau ada yang duduk dekat Jitra, orang Alustar. Saya nak buat pengakuan. Saya dilahirkan di Alustar. Saya orang Kedah sebenarnya. Tapi dilahirkan saja. Lahir je lah. Lepas tu merantau. Sebab mak dengan ayah memang bekerja dengan kerajaan. So kami merantau. Merantau. Okay? So, anda dapatkan tilam Herbal Fame yang mempunyai pengalaman 28. Bukan 2 tahun. Bukan 8 tahun. 28 tahun. Memang mereka membekal tilam-tilam lah. Dan kalau anda pergi ke laman sesawang mereka, anda tengok mereka di social media, mereka memang mengkhususkan perabot, terutamanya bilik tidur lah. So maksudnya jenama set. Okey. Harga set 1199. Kalau dekat luar tak salah Rai, sebelum COVID, Rai ada beli tilam. Pasangan saya dekat sini, dia boleh mengaku, bukan saya tak tipu. Saiz king.
4-5 ribu macam tu. Betul. Tilam betul, aja. betul. Tak masuk divan dan sebagainya. So hari ni kita bawakan tilam yang berfungsi. Dia bukan tilam yang kita main golek-golek aja. Dia ada fungsi. Betul. Dia ada herba. Ada herba. Dan mereka ni merupakan pelopor, jenama pelopor tilam herba pertama di dunia. Hebat tak orang Malaysia? Selain daripada herba ni, apa lagi kelebihan untuk memiliki ni? Kalau kita tengok satu harga lah. Kita sebagai consumer, pengguna, kita nak tengok brand. Tipulah kalau Syafiqah kata, oh I beli baju, I tak tengok jenama. Tipu. Tipu, okey. Realitinya ramai di antara kita bila cari barang, kita tengok jenama. Which is okay. Sebab kita tahu bila ada jenama, ada quality, ada branding dia. So jenama kita dah tahu Herbal Fame, 28 tahun dia punya experience, harga. Dan kalau anda tengok apa yang saya suka, banyak-banyaklah tilam dekat pasaran sebab tidur ni penting. Kita balik pada tidur ni. Tidur ni penting. So kita tidur dibantu. Kadang-kadang kita sekarang, orang moden sekarang semua kena ada bantuan lah. Betul. Suplemen kena ada, kena exercise. Kalau nak just leave it untuk kita, tak sempurnalah kita. Kita mesti ada enhancement. So kita tilam kita pun, kita nak upgrade. Kita dah tahun 2024. Syafiqah, hello. Come on. Time to move on. So sekali lagi, mudah saja kalau ada yang menonton, dah berminat ni. Menarik ni, tilam herba. Memang siang pagi lepas sarapan, akak-akak, abang-abang memang minum teh herba. Diperkayakan dengan macam-macam lah untuk kesihatan. Kenapa tidak tidur atas tilam herba? Lengkap insya-Allah. Sebab semua ni kita kena ingat sebagai orang manusia, kita kena usaha. Kan kita tak boleh duduk situ sihatlah badan sampai besok 80 tahun. Tak boleh, kita kena usaha. Bukan saja orang cakap tawakal, kita kena usaha. So sekali lagi Rai nak terangkan. Yang baru menonton 1,199. Kita ada 28 set sahaja untuk 10 minit ni. Berapa minit dah tinggal? Ada 28 set sahaja. So anda kena tempah sekarang, atau kalau rasa-rasa macam nak berbual lah dengan wakil daripada Herbal Fame, Bang call balik ataupun WhatsApp. WhatsApp. Bang WhatsApp balik sebab mungkin nak tunggu suami keluar rumah. Bisik cakap. Boleh, tak ada masalah. Tapi anda kalau ada niat, ada minat, nak bertanya, nak tanya je. Tanya je tak apa. Tak payah beli pun. Tak payah beli. Anda boleh WhatsApp ke 019-4144-288. Okey, harga 1199. Ni air fryer ni RM1. Masya-Allah. Ini memang tak masuk akal sebab Rai nak buat pengakuan kat rumah, Rai pakai air fryer hari-hari. You ada air fryer? Ada. You see? Memudahkan kehidupan. Terutamanya kalau bujang. Yes. Because bab memasak ni, terus-terang Rai kata, masak ni semua orang suka masak. Nak mengemas tak nak. So yang ini anda bayangkan, dia sangat basic. Ada knob untuk control temperature dengan pemasa. That's it. Dan saya nak katakan, Syafiqah, sebenarnya kalau bagi mereka yang selama ni tengok kat TV kan, semua orang pakai air fryer. Kalau anda tak berubah pakai air fryer, anda sebenarnya adalah katak di bawah tempurung. Itu dia. Ada air fryer ni, I guarantee you. Saya nak buat, saya memang tak suka. Okey. Saya tak suka saya suka memasak, saya tak suka menyediakan dan mengemas. Dan saya rasa ramai wanita-wanita dekat luar sana, termasuk lelaki, sebab sekarang ramai lelaki metroseksual. Betul. Nak masak, nak makan dan sebagainya. Yang ini akan memudahkan hidup anda. Anda bayangkan RM1, Masya-Allah, saya tak pernah dengar. Betul. Saya tak pernah dengar harga RM1 ni. Tapi yang paling penting hari ni watak utamanya ialah tilam ni. Kita. Yes, tilam kita. Cuma Rai nak push ni sebab promo tambah RM1. Tambah RM1 je. Jadi kalau nak dapatkan tilam ni, cepat-cepatlah hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Dan ini merupakan cara bayarannya. Hari ini pun ada promosi tambah RM1 dapat air fryer ni. Ada banyak kelebihan. Tapi nak selit satu benda boleh tak? Apa dia? Jangan cash on delivery. Cash on delivery tak dapat air fryer. Tak dapat? Dia kena book. Kalau yang nak hantar minat, book. Kalau boleh buat bank transfer ke. Baru anda boleh dapat air fryer ni untuk RM1 je. RM1 je. Okey, itu dia kelebihan tilam Herbal Fame ini. Jadi cepat-cepat dan juga segera sebab ada 28 slot sahaja. 28 set ini saja. Jadi segeralah hubungi. Terima kasih Rai. Sama-sama Syafiqah. Bolehlah kita baring-baring. Tengok kat TV lawa, rupa kat orang lagi lawa. Allah Akbar. Nah, bolehlah kita baring-baring. Okey, tapi sementara saya nak rasa keempukan tilam ini, kita nak terus saja ke cerita pagi Johor. Di Johor, penghasilan produk hiliran daripada nenas. Sama-sama kita saksikan. Jom.
Baik, terima kasih Syafiqah. Assalamualaikum, selamat pagi. Lintas langsung pagi ini kami dari Kempas Johor Bahru ni nak cerita sedikit tentang penghasilan produk daripada nenas. Johor merupakan salah sebuah negeri yang menghasilkan atau mengeluarkan nenas terbanyak. Jadi kita nak cerita pastinya ada produk yang boleh dihasilkan daripada nenas ni selain daripada buah nenas itu sendiri. Dan bersama dengan saya pagi ini Asnan Nabiha Aziz, salah seorang pengusaha yang menghasilkan produk nenas. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik Asna, kita nak cerita. Tadi sebenarnya sebelum live kita dah tanya sikit. 13 tahun Asna terlibat dengan penghasilan produk daripada nenas ni. Boleh cerita sikit kenapa? Okey, pada mulanya bila kita start ni, sebab kampung ni adalah kampung pelancongan. Jadi setiap minggu ada daripada Jepun, daripada Korea datang. So kita fikir kalau kita bagi produk makanan, nanti diorang kan jam dekat tambak kan, tambak dekat second link. So nanti semua tu habis, tak sempat pun nak bawa tunjuk kat family. So we come up with one idea dengan hasilkan produk daripada daun nenas. Jadi selain daripada yang kita nampak ni berapa banyak produk yang awak dah hasilkan 13 tahun dah ni? Lebih daripada 30 termasuk dengan customization lah. Mudah nak hasilkan ni? Pada awalnya susah, tapi along the way tu kita dah automate dengan machines, dengan pelbagai cara lain lah. Kita pun belajar juga dekat tempat lain. Oh, jadi bukannya penggunaan tradisional je tapi dah ada guna mesin dah sekarang? Sekarang kita dah guna mesin, alhamdulillah. Dah semi manual lah. Selain daripada produk yang awak hasilkan ni, misalnya apa ni yang awak boleh sebutlah salah satu yang popular biasanya? Yang biasanya orang order macam untuk kita punya notebook macam ni. Okey. Ataupun kita punya handbag. Okey, dua ni yang paling banyak orang order lah. Tahan alhamdulillah. Yang ni dah lebih daripada 5 tahun. So kita ada R&D kita sendiri lah. Kalau macam untuk buku ni pun dah lebih daripada 5 tahun. Dia takkan kuning kertas dia. And then kalau macam kena air, warna dia tak luntur. Macam daun lah kan, tak serap air. Macam tu juga dengan kertas. Baik, sebelah kita ni sebenarnya ada 4 anak muda yang terlibat dengan penghasilan produk daripada nenas ni juga. Boleh cerita apa yang mereka buat sekarang ni? Okey, yang ni adalah interactive craft. Kalau macam untuk pelancong datang, dia orang boleh buat interactive craft, which is boleh letak kertas nenas tu dalam botol tumbler, fridge magnet ada, bookmark, so dia boleh pilih lah variety mana satu yang dia orang nak bawa balik. Memang melibatkan golongan muda untuk buat benda ni? Ya betul, sebab kita nak dia orang punya kreativiti. Orang muda ni lebih kreatif kan. Jadi dah lama dah dalam bidang ni. Mungkin ada produk lain yang mungkin berminat untuk dihasilkan selain pada yang kita dah ada sekarang ni? Okey, lepas ni insya-Allah kita akan keluarkan pengganti daripada pandan mengkuang tu untuk jadikan tikar, handbag macam sekarang ni lah. Contoh dia macam ni. Kita ada satu contoh. Dah R&D. Okey. Baik, Asnan Nabiha, terima kasih untuk pengusian ni. Semoga apa yang dilakukan ni melibatkan orang muda terutamanya dapat diteruskan lagi. Baik, terima kasih. Itu dia perkongsian kami dapat kongsi sebenarnya dari Kempas Johor Bahru ni, produk daripada nenas. Jadi kalau ada yang berminat ataupun yang nak tahu lebih lanjut boleh datang ke kawasan ini di sekitar Kempas ni, boleh cari saja di Facebook. Itu saja yang saya boleh kongsikan buat masa ni. Kembali dulu kepada Rizwan. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Anas dari Johor berikan kepada kita semua berkaitan dengan cerita pagi di sana. Baiklah, seterusnya pakej haji khas untuk anda semua. Kalau anda berminat untuk bersama dengan Feda Travel, anda boleh saksikan dan juga tawaran yang menarik akan kami berikan kepada anda semua. Tetapi sebelum itu kita saksikan dahulu pengenalan berkenaan dengan pakej Felda Travel, pakej haji untuk tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Felda Travel Sendang Berhad sekali lagi diberikan kepercayaan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia untuk mengelolakan jemaah haji Malaysia bagi tahun 2024 atau 1445 Hijrah. Ya, daripada 2007, alhamdulillah kita telah menawarkan pakej haji buat rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah ikuti kami di Felda Travel Sendang Berhad. Follow kami untuk mengetahui lebih lanjut pakej-pakej haji yang akan kami tawarkan kepada semua, insya-Allah.
Jadi untuk membawakan perbincangan mengenai perkara ini dengan lebih lanjut ataupun apa yang ditawarkan bersama dengan Feda Travel, saya sangat berbesar hati pada hari ini. Sekali lagi, saya bersama dengan Tuan Haji Amirul Hadi Azlan, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Felda Travel Sdn Berhad, iaitu anak syarikat di bawah FGV Holdings Berhad, dan juga kita bersama dengan Tuan Haji Mujahid Fahmi, iaitu Ketua Pembangunan Perniagaan dan Strategi Felda Travel Sdn Berhad, yang juga merupakan anak syarikat di bawah FGV Holding Berhad. Baiklah, kita mulakan dengan Tuan Haji Mujahid Fahmi. Apakah pakej haji, keunikan pakej haji yang dibawakan oleh Felda Travel pada tahun ini? Silakan Tuan Haji. Terima kasih Saudara Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton di rumah. Pertamanya saya ambil kesempatan ini Saudara Ridwan untuk mengucapkan ribuan tahniah kepada bakal-bakal haji yang telah menerima surat tawaran haji pada minggu lepas. Kita difahamkan tahun ini kota haji Malaysia pada tahun ini adalah seramai 31,600 orang. Ramai ya. Dan di kalangan 31,600 orang jemaah haji ini, of course ada datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang sihat, ada yang kurang sihat, ada yang berjalan laju, ada yang mungkin yang berusia emas mungkin tak boleh berjalan laju. Jadi di Felda Travel, Saudara Ridwan, kita sediakan beberapa pilihan solusi untuk para bakal haji ini mempunyai alternatif untuk pergi menunaikan haji. Contohnya Saudara Ridwan, kalau kita jemaah haji bila pergi ke Mekah nanti, kita akan lama duduk di Mekah, mungkin 30 ke 35 hari, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi bila ibu atau ayah kita nak pergi ke Masjidil Haram tu daripada hotel, kalau fikir muassasah jauh sedikit. Hotel ni cantik tapi mungkin jauh sedikit, jaraknya mungkin 800 meter, mungkin 1.2 kilometer. Jadi bila kita pergi bersama Felda Travel, di sini ada kemudahan. Kita sediakan hotel yang dekat. Sedekat, paling dekat sekali kalau dekat Menara Jam tu ada yang dekat 80 meter sahaja. Atau yang paling jauh hanyalah 300 meter sahaja. Jadi dengan kemudahan ni, ibu-ibu ayah kita bila kita nak pergi ke Masjid Haram tu duduk lama kan, mestilah dia nak pergi masjid tiap-tiap waktu, mudah untuk dia. Contoh kedua Saudara Ridwan, biasanya bila kita di Mina nanti, kita akan berada di Mina daripada 10 sehingga 13 Zulhijjah, 4 hari. Sehari kita akan berjalan sekurang-kurangnya 4 km pergi, 4 km pulang untuk pergi melontar jamrah selama 4 hari. 4 kali 8 kita akan berjalan 32 km. Jadi ada di antara kita, mungkin ibu-ibu ayah kita ni mungkin tak mampu berjalan jauh. Jadi di Felda Travel kita ada sediakan solusi, ada penginapan hotel transit di Mina. Tak jauh, jaraknya hanya sekitar 1 km ke kompleks jamrah. Jadi ibu-ibu ayah-ayah kita yang ada keperluan ni, kita sediakan kemudahan ni, mereka boleh pergi melontar jamrah dengan mudah dan mudahlah untuk menunaikan haji itu insya-Allah. Yang terakhir yang utamanya Saudara Ridwan, kadang-kadang ibu ayah kita ni dia mungkin berusia, dia perlu kerap ke toilet, ke tandas. Jadi bila ada kemudahan hotel transit di Mina ni, ibu-ibu ayah kita tak perlu risau, dia boleh duduk di bilik dia sendiri, ada tandasnya sendiri, tak perlu beratur lama. Yang macam kita tahulah, ini rungutan utama para jemaah haji. Perlu beratur lama di Mina. Jadi bila pergi dengan pakej Felda Travel, kita ada sediakan kemudahan hotel transit di Mina untuk mengatasi masalah ni insya-Allah. Dan juga Felda Travel menyahut seruan kerajaan untuk menyediakan pakej rahmah. Dan saya difahamkan pakej ini dengan harganya di bawah RM50,000, Tuan Haji. Tuan Haji, boleh kongsikan? Okay, terima kasih Saudara Ridwan. Bila kita sebut tentang pakej rahmah, mungkin kita tertanyalah, adakah harga RM50,000 yang ditetapkan ini betul-betul harga rahmah? Jawapan pendek dia adalah ya. Saya akan terangkan kenapa. Kerana pada tahun ini kos asas untuk menunaikan haji telah mencecah sebanyak RM33,300. Dan Felda Travel pada tahun ini menyediakan pakej rahmah yang bermula RM48,800. Jadi seperti mana yang kita maklum, pada minggu lepas, Lembaga Tabung Haji telah mengeluarkan tawaran untuk bakal haji di seluruh Malaysia untuk menunaikan haji pada tahun ini. Jadi bagi yang telah menerima tawaran ini, Felda Travel menyediakan satu tawaran khas, iaitu diskaun sebanyak RM5,000 khas untuk yang telah mendapat tawaran tadi. Jadi pakej kami yang bernilai RM48,800 sekarang selepas diskaun bernilai RM43,800. Tawaran ini khas untuk yang telah mendapat tawaran saja. Dengan ada harga RM43,800 ini, jurang antara kos asas haji dan harga jualan Felda Travel semakin rapat. Dan kami perlu ucapkan alhamdulillah, kerana Lembaga Tabung Haji telah sekali lagi memberikan lesen kepada Felda Travel Sdn Berhad untuk mengelola jemaah haji pada tahun 2024 ini.
Fedat Travel menyediakan satu jenama yang tuan-tuan dan puan-puan boleh percayai atas 3 sebab. Pertamanya adalah kami merupakan satu anak syarikat di bawah FGV Holdings Berhad yang lebih dikenali sebagai FGV. Dan keduanya adalah para petugas kami adalah profesional. Kami menyediakan bimbingan dan perhatian yang secukupnya kepada para jemaah di Tanah Suci nanti. Dan yang ketiganya adalah pengalaman kami dalam bidang ini. Kami telah mengelola jemaah haji sejak tahun 2007. Jadi dengan ketiga-tiga aspek tersebut, kami rasa kami satu syarikat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh beri kepercayaan. Tuan Haji Mujahid, adakah tawaran ini hanya terbuka kepada mereka yang sudah pun mendapat tawaran haji dengan harga promosi yang Tuan Haji sebutkan sebentar tadi? Okey, saudara Ridwan, kita macam seperti saya punya CEO sebutkan, tawaran 43,800 ni kita bagi khusus kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menerima surat tawaran haji daripada tabung haji. Terus daftar kepada kita www.feldatravel.com.my. Dan saya juga nak merayu juga saudara Ridwan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada di sana ibu-ibu atau ayah-ayah yang mendapat tawaran haji. Jadi selain daripada mengucapkan tahniah kepada ibu-ibu dan ayah-ayah anda, saya nak menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan bawalah ibu-ibu dan ayah-ayah bersama dengan pakej swasta. Sebab kadang-kadang ibu-ibu ayah kita ni ada berbagai kondisi mereka. Tanyalah ibu-ibu dan ayah mereka sanggup tak berjalan 1 kilometer setiap hari nak ke masjid. Tanya mereka sanggup tak berjalan 8 kilometer sehari ulang-alik di Mina. Jadi kalau ada anak-anak yang dibesarkan oleh ibu ayah, ada 4-5 beradik, dah ada jadi doktor, dah ada jadi pensyarah, ada yang dah jadi guru dan sebagainya. Berpakatlah dengan adik-beradik, kumpul duit adik-beradik, top up sikit untuk ibu ayah dapat sedikit keselesaan. Hubungi kita di feldatravel.com.my ataupun talian WhatsApp kita 019-279-0022. Jadi selain daripada itu, bagaimana untuk mengetahui dengan lebih lanjut pakej-pakej yang disediakan secara detailsnya yang disediakan oleh Felda Travel, Tuan Haji? Okey, terima kasih Ridwan. Secara detailnya, semua maklumat yang tentang pakej kami boleh didapati di www.feldatravel.com.my. Di sini ada borang pendaftaran, ada maklumat tentang pakej harganya dan butiran di mana hotel yang akan bakal jemaah duduk nanti. Di situ juga ada pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut. Ada sedikit soalan tambahan, kebimbangan masyarakat. Ada isu tahun lepas bayar dengan pakej swasta, tapi bila sampai dekat airport tak boleh diteruskan disebabkan oleh masalah visa. Bagaimana untuk kita meyakinkan kepada penonton selamat bagi Malaysia, Felda Travels tidak akan mempunyai masalah itu? Tuan Haji? Saya rasa perkara ini tidak pernah berlaku untuk Felda Travel, kerana Felda Travel merupakan satu agensi yang telah dilesenkan oleh Lembaga Tabung Haji. Saya rasa itu pentingnya para penonton untuk mencari satu agensi yang ada lesen ni. Dan track record kami beroperasi selama 15 tahun mengelola jemaah haji, tidak pernah berlaku perkara ini dan terjamin dengan adanya lesen daripada Lembaga Tabung Haji ni. Tuan Haji Mujahid, bagaimana kalau boleh kongsikan kepada penonton selamat bagi Malaysia, tahun lepas pengurusan Felda Travel kepada jemaah haji tahun lepas untuk dikongsikan kepada penonton selamat bagi. Alhamdulillah, saudara Ridwan, tahun lepas kita membawa seramai 311 orang jemaah untuk menunaikan haji. Alhamdulillah semuanya selesai dengan baik, tidak ada kejadian ataupun masalah yang besar-besar. Dan alhamdulillah antara pujian ataupun feedback yang utama kita terima daripada jemaah kita ialah mereka seronok dengan pengisian yang kita tawarkan. Program yang kita tawarkan adalah satu yang komprehensif. Bila kita bawa motivator haji dan sebagainya, mereka seronoklah. Jadi tidak ada masalah dan mereka bila balik tu banyak jemaah kita kalau kita tanya mana dapat tahu Felda Travel ni, selalunya kebanyakannya boleh kata more than 50%, lebih daripada 50% datangnya daripada rekomendasi kawan-kawan dan saudara mara yang datang. Jadi itu jadi kita punya pemasaran daripada mulut ke mulut para jemaah haji kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Tuan Haji untuk mengajak kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk bersama dengan Felda Travels mengerjakan haji pada tahun ini bersama dengan Felda Travels. Saya nak ambil peluang untuk ucapkan tahniah kepada semua bakal-bakal haji yang telah menerima tawaran daripada Lembaga Tabung Haji. InsyaAllah kita akan sampai ke sana pada tahun ini.
Dan mungkin untuk bakal-bakal haji ini kita perlu tahu bahawa tempoh yang kita akan duduk situ mungkin agak lama, sekitar 37 ke 42 hari. Dan kita mungkin mahu cari satu servis di mana hotelnya berada dekat dengan Masjidil Haram, di mana kita ada keselesaan dan perkhidmatan yang baik serta perhatian dan bimbingan dari petugas-petugas yang ada. Dan Faedah Travel mampu menawarkan semua ini kepada para penonton. Okey, baiklah, nombor telefon dan juga laman sesawang anda boleh dapati di kaca TV anda untuk mengetahui maklumat dengan lebih lanjut pakej haji yang ditawarkan oleh Faedah Travel. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Amirul Hadi Azlan, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Faedah Travel Sdn Bhd, dan juga terima kasih juga kepada Tuan Haji Muhammad Fahmi, Ketua Pembangunan Perniagaan dan Strategi Faedah Travel Sdn Bhd, dan sudi bersama dengan kita berkongsi berkenaan dengan keistimewaan pakej haji daripada Faedah Travels. Baiklah, kita berehat seketika. Selepas ini kita nak kongsikan kepada anda semua irama Malaysia, irama Melayu, keroncong. Selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Waktu yang berlari tidak lagi menanti, zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci. Dalam dunia data, pangkalan data utama, melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya nyata. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Tiada yang tertinggal, taraf ditingkatkan, dunia di ujung jari, padu data terbaik untuk semua. Sarjana rancangan serta memandu arah, akses digital kini kian mudah, komprehensif tiada tiris. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Kini padu maju bersama, masa depan cerah untuk kita, untuk negara. Padu-padu takkan pernah berhenti, takkan lelah, terpelihara tiap masa. Untuk jadi negara sihat, Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Dahan jatuh menimpa batu.
sakit untung ditinggalkan kawan, ibarat kapal tidak berhaluan, sayang disayang. Itu dia. Assalamualaikum. Ya Allah, Datuk. Messi ni mikrofon. Okey, jemput. Kita juga bersama dengan seorang lagi tetamu hari ini untuk kita bercakap berkenaan dengan irama keroncong. Silakan. Itu dia pagi-pagi ni kita dibuai lagu Allah sedapnya, Datuk. Alhamdulillah. Bukan senang nak bawa irama keroncong. Tapi sebelum itu kita kenalkan dahululah kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, Datuk Yusni Hamid. Mungkin jarang kita tengok dalam media mainstream, tapi namanya sudah pun terkenal kerana Datuk sendiri banyak memenuhi undangan istana dan juga majlis-majlis daripada kerajaan. Dan juga kita bersama dengan Encik Ahmad Muhriz Cik Ros, iaitu konduktor orkestra Philharmonic Malaysia. Ya, hari ini kita nak bicara mengenai muzik keroncong dan juga ghazal ini. Ada juga satu konsert istimewa yang bakal diadakan nanti. Itu kita akan bicarakan sebentar. Tapi kita nak terus saja bersama dengan Datuk. Datuk, perkembangan terkini bagaimana, Datuk? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepada semua peminat di luar sana, alhamdulillah saya dijemput hari ini. Saya alhamdulillah setakat ini orang kata tu dah meningkat remaja kan. Betul. Jiwa sentiasa remaja. Seperti kita tahu selepas pandemik COVID ni, alhamdulillah masih lagi lah orang kata tu meneruskan ada jemputan. Kalau tidak menjadi halangan kalau dalam kesihatan, saya akan memenuhi jemputan lah. Macam tu, lebih kurang begitulah. Saya masih lagi meneruskan. Genre yang biasa Datuk nyanyikan ketika jemputan dan juga majlis-majlis begitu bagaimana? Adakah keroncong ni ataupun irama Malaysia ataupun bagaimana, Datuk? Kita kadang-kadang kita ikut kesesuaian majlis. Tapi apa pun dalam majlis-majlis yang selalu kita ada jemputan ni, selalunya majlis formal kan. Kita selalu mengutamakan lagu-lagu asli, lagu-lagu keroncong selain daripada lagu-lagu popular semasa. Datuk, di mana terletaknya keistimewaan keroncong ini? Pada yang tak tahu tu, kalau kita tu selalunya orang mengingatkan keroncong ni untuk orang yang berumur saja. Tapi kalau kita kalau selalu didengarkan ya dengan dia selalu dimainkan di stesen-stesen radio, di TV, program-program khas keroncong, mungkin akan mendapat menarik. Walaupun rasanya masa kini pun kita dah dapat menambat hati anak-anak muda untuk menyanyikan lagu-lagu keroncong. Kalau nak dibezakan dengan genre yang lain, keroncong ni teknik dia bagaimana sebenarnya, teknik nyanyiannya? Seperti kita tahu, lagu Melayu asli, lagu keroncong, kalau lagu Melayu asli itu berbeza sikit daripada keroncong kan. Mungkin persembahan nyanyian dengan orang kata tu kita punya tarikan suara. Keroncong pun ada yang berentak perlahan, ada juga yang berentak rancak. Cuma penyampaian itu agak berbeza sikitlah. Keroncong dan lagu Melayu asli. Okey. Encik Muhriz yang menjadi seorang ahli muzik, mungkin keroncong ini sudah sebati dengan jiwa dan kita faham sebenarnya keroncong ini bukan sahaja di Malaysia, ataupun di tanah Melayu, malah kalau kita lihat di Indonesia juga banyak anak-anak muda menyanyikan, terutamanya di Indonesia Timur, Ambon sebagainya. Ambon sendiri diangkat sebagai kota muzik. Bila saya ke sana, semua orang boleh menyanyi keroncong masalahnya. Kalau kita ikutkan perbezaan keroncong Malaysia ataupun keroncong sana, bagaimana bentuk dan juga iramanya yang boleh kita fahami, perbezaan antara Indonesia dengan Malaysia bagaimana? Sebenarnya evolusi muzik keroncong itu memang berasal daripada tanah Jawa tu. Dan bila dah sampai ke sini, dia memang datang dalam bentuk yang amat autentik daripada Jawa. Tapi selepas abad ke-19, bila kita dah
adaptasi kan dengan cara pembikinan muzik kita sendiri. Pada masa itu pelopor-pelopor dia macam Ahmad Wanyid, Arif Ahmad dan sekarang ni Mahzan Manan. Jadi pembikinan lagu tu sendiri lebih pada kemalaysiaan. Cara permainan tetap very similar, amat sama macam mana yang style keroncong Indonesia dan juga kita. Cumanya dari segi garapan lagu ada berbeza. Dari segi penggunaan alat muzik bagaimana? Ya, orkestra berbeza ataupun bagaimana? Alat muzik yang digunakan ketika orkestra juga lagu keroncong asli. Okey. Kalau ensemble keroncong dia masih menggunakan alat yang sama. Cuma kali ini kita ketengahkan orkestra simfoni yang akan bermain bersama dengan ensemble keroncong tu. So boleh bayangkan 65 orang ahli muzik Malaysian Philharmonic Orchestra ni akan berinteraksi dengan 7 orang ensemble muzik keroncong. So jadi itu yang kita akan paparkan nanti insya-Allah. Ya, akan paparkan di Simfoni Budaya Keroncong dan Ghazal. Ini pada 2 Mac 2024 8.30 malam di Dewan Philharmonic Petronas Kuala Lumpur City Centre. Jadi bukan sahaja di keroncong tapi juga dan Ghazal. Jadi apa yang boleh kita jangkakan berlaku pada 2 Mac nanti? Okey. Kalau dari segi lagu memang kita lebih kurangnya sama banyak offering untuk lagu keroncong dan juga lagu Ghazal. Dan kita punya pemaisuri keroncong di sebelah saya ini dan barisan penyanyi muda yang kita akan ketengahkan juga. Kita ada Asmida dan juga tak lain tak bukan Haziq Rosbi yang akan membawa lagu-lagu Ghazal dan juga keroncong di dalam bentuk simfoni. Dari segi pemilihan artis, dari segi pemilihan lagu itu bagaimana? Sebab kita boleh nampak sinergi di antara yang pemaisuri, pemaisuri keroncong dan juga generasi yang muda. Jadi memang susah juga kalau kita nak buat pemilihan because dewasa ni dah nampak ada traction dari segi penyanyi-penyanyi baru yang boleh bawa genre-genre tradisional ni. Jadi setelah dihalusi balik dan dari segi pembawaan bait lagu tradisional ni, kita nampak yang Haziq disinergi daripada Haziq dan Asmida dan juga dengan Datuk sendiri boleh menghasilkan satu garapan yang cantik dari segi garapan muzik simfoni dan juga Ghazal dengan keroncong. Jadi kat situ yang kita nampak. Okey. Di mata Datuk sendiri, adakah kesemua penyanyi yang boleh menyanyikan lagu irama Malaysia itu boleh menyanyi lagu keroncong ataupun dia memerlukan kriteria tertentu untuk menyanyikan lagu keroncong dengan sedap tata tertibnya? Datuk macam mana? Kalau ikutkan macam tadi, kalau kata saya pemaisuri, tak adalah pemaisuri. Sebab saya, apa pun, saya tidak bermula daripada keroncong dengan asli. Tapi bila kita dah terlibat sebagai seorang anak seni, rasanya memang perlu untuk kita mempelajari lah lagu keroncong ke, lagu asli ke. Rasa saya lah. Macam saya tidak hanya keroncong sebab saya nyanyi berbagai. Tapi kalau akan datang saya kira itu satu biar menjadi minat anak-anak muda lah. Kalau kita dah mula nyanyi, kita akan jatuh cinta lah dengan lagu asli. Sebab kalau lagu asli tidak macam dulu lagi. Kalau dulu kita hanya gunakan beberapa pemuzik kan, cuma sekadar 4-5 orang, begitu juga dengan keroncong. Tapi kalau kali ini kita telah sekali diiringi dengan orkestra yang begitu besar, saya kira saya sendiri teruja akan menjadi sesuatu yang amat sudah keren kata orang kan. Jadi konsert ini sebenarnya ini mengangkat dan juga memartabatkan lagi sebenarnya simfoni budaya keroncong dan juga Ghazal. Mungkin boleh kongsikan apa di antara lagu yang akan dinyanyikan oleh Datuk? Kita lagu-lagu tu kita pilih, ada juga lagu-lagu semasa. Lagu Ghazal, lagu-lagu kebanyakannya lagu-lagu lama lah, tapi kita ada juga lagu baru yang kita keroncongkan. Ada. Kalau lagu lama tu dikatakan diberikan nafas baru. Jadi dari segi arrangement tu bagaimana? Jadi bekerja dengan para pengubah yang kita dah biasa dengan Malaysian Philharmonic Orchestra ni. Jadi kita cuma apa yang saya beri arahan dari segi ubahan tu adalah untuk
dia jangan kacau sangat traditional punya elemen-elemen tu, tapi kita besarkan lagi dengan adanya apa katanya alat-alat orkestra ni, so that kita tidak kata orang ceroboh pada apa nama ni, roh lagu-lagu keroncong dan juga lagu-lagu ghazal ni. Saya setuju sebab apa bila terlalu berkarya kadang-kadang sehingga hilang identiti sebuah lagu itu ya. Kalau tapi apa yang paling penting sekarang kita nak mengekalkan lagi keroncong dan juga ghazal itu. Jadi jangan lupa pada 2 Mac 2024 jam 8.30 malam di Dewan Philharmonic Petronas. Ya, lagu-lagu yang akan dibawakan nanti, Sayang Disayang, Bisikan Hati, Tinggallah Musika Hati, Melati di Tapal Batas. Ada lagu-lagu duet, Datuk? Kita ada lagu duet juga. Jadi ada juga lagu Putri kita boleh dengarlah pemaisuri keroncong Malaysia akan berduet dengan artis baru Hasni kan famous sekarang dengan lagu Lemak Manisnya kan, dengan Asmida juga salah seorang naib juara bintang RTM pada tahun 2001. Ya, jadi untuk lagi Simfoni Budaya Keroncong dan juga Ghazal di DFP. Jadi untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai konsert ini, boleh terus saja ke laman web MPO www.mpo.com.my. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Yusni Hamid yang merupakan artis yang akan membuat persembahan di Simfoni Budaya Keroncong dan juga Ghazal di DFP dan juga dipimpin oleh Encik Ahmad Muris Cik Ros, konduktor Orkestra Philharmonic Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan lagu keroncong dan juga Ghazal di Malaysia. Kita sangat berbangga hari ini bersama dengan pemaisuri pemaisuri keroncong. Kita dibuai lah pagi ni kan. Tenang rasa jiwa bila kita dengar keroncong. Ada rezeki nanti insya-Allah kami akan sampai juga. Jangan cakap pemaisuri dengan kita bernyanyi dengan sepenuh hati, tidak hanya keroncong, tidak hanya lagu asli kan, tapi pemaisuri itu terlalu tinggi. Saya harap saya akan dapat membuat persembahan tapi hari ini saya dengan anak-anak muda ya, insya-Allah. Saya macam terasa berbicara dengan Kak Hani Hamid. Ibu kepada pengacara kita. Macam ni lah Kak Hani ni. Kak Hani nanti lah Kak Hani nanti kan. Terima kasih kepada keduanya. Juga terima kasih kepada anda semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia seawal jam 8 pagi tadi. Banyak yang telah kami kongsikan kepada anda semua. Banyak perkongsian seperti mana yang saya selalu sebut. Apa yang baik, ambil, pegang dalam hati dan juga sentiasa amalkan. Jangan lupa malam ini Bintang RTM 2024 yang pastinya ada penyingkiran pada malam ini. Siapa kita tak tahu. Tapi jangan lupa 9 malam di TV2. Dengan itu Selamat Pagi Malaysia berundur diri. Esok jangan lupa untuk terus saksikan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Saya Ridwan. Saya Syafiqah Isat. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.